Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi macam yang korang baca dekat YouTube channel aku, hari ni aku akan review sebuah motosikal jenama Benelli yang dihadiahkan oleh isteri aku baru je beberapa minggu. Benelli Leoncino 250 Special Edition. Okay, sebentar saja lagi aku akan walk around motor ni untuk tengok dengan lebih dekat dia punya built-in karakter dia macam mana, design dia. So, sekejap lagi kita sama-sama tengok dan hayati. Okay, kita akan sentuh pada design dia dulu. Kita akan tengok satu persatu. Kita akan walk around. Macam mana rupa Benelli Leoncino ni. Pada aku, rupa Benelli Leoncino ni memang sporty. Okay, dengan exhaust yang sporty dan design yang kita tak perlu banyak modified pun untuk nampak sporty. Okay, dengan colournya dikemaskan dengan colour matte grey. Okay, dengan gabungan colour hitam dan sedikit jala kekuningan. Okay, dengan lambang Benelli. Dan kita akan tengok brake disc untuk motor ni yang besar, yang menampakkan kegarangan motor ni. Okay, ni adalah bahagian sisi kiri untuk pemandu. Okay, gear shift. Okay, dengan sprocket yang lebih besar untuk rasa lebih torky. Okay, kemudian kita beralih ke bahagian pemandu. Okay, bahagian pemandu dengan lampu yang berbentuk bujur. Okay, kemudian di bahagian sisi kanan pemandu, okay, bahagian brake kaki pemandu. Kita teruskan dengan spesifikasi untuk motosikal ni. Kita mula sentuh mengenai saiz badan motosikal ni. Panjang motosikal ni adalah 2030mm, lebar dia 840mm, ketinggian dia 1115mm, wheelbase 1380mm dan berat kering dia adalah 155kg. Okey, sekarang aku akan ceritakan spesifikasi untuk motor ini. Motor ini bersesaran 249cc, diperbuat dengan frame jenis steel tube trellis yang dikatakan lebih kuat untuk menghadapi pelbagai daya. Trellis frame ni terdiri daripada tube-tube yang kecil yang digabungkan secara welding dan material yang dibuat terdiri daripada aluminium ataupun steel. Untuk Benelli ini adalah satu silinder, di mana kalau 250cc tu lagi sedap kalau 2 silinder lah, macam MT25 kan, Z250, lagi pergilah. Kalau kita nak compare kan Benelli Leoncino 250 dengan MT25 ni, memang jauh beza dia lah. MT25 dengan 2 silinder iaitu 34.5 horsepower, memang jauh bezanya, memang ketinggalan di belakang. Kemudian kalau kita nak bezakan pula dengan Z250, horsepower pula adalah 27.6 horsepower dengan maksimum torque 22.6 Nm of torque. Sama juga, memang ketinggalan. Kiranya Benelli Leoncino 250 ni adalah motor bersisi besar yang dikatakan adik-adik lah kepada yang lain tu. Tapi untuk permulaan macam aku daripada Wave Dash 110 nak upgrade, ini adalah permulaan yang baik lah untuk siapa yang nak upgrade motor ke sisi yang lebih besar dan dengan harga yang lebih berpatutan. Motor ni adalah yang terbaik lah. Oh hell no. Kemudian engine dia 4 stroke, double overhead camshaft, fuel injection and liquid cool, 6 speed
Clutch dia jenis wet clutch multi-plate. Kemampuan enjinnya pula 25.8 horsepower pada 9250 rpm, 21 Nm of torque pada 8000 rpm. Okay, sekarang kita lihat di bahagian hadapan, suspension hadapan Benelli Leoncino. Okay, di sini kita akan review dia punya fork. Dia menggunakan upside down fork berdiameter 41mm, menggunakan single disc brake yang bersaiz 280mm dan mempunyai dua channel ABS depan dan belakang. Menggunakan brake caliper jenama Benelli 4 port, rim jenis aluminium alloy, lebih ringan dan lebih kuat. Tayar bersaiz 110/70, rim bersaiz 17 inci. Kemudian kita beralih ke bahagian belakang. Benelli ni menggunakan monoshock reload adjustable. Di bahagian belakang pula ia menggunakan single disc dilengkapi dengan ABS, single disc brake disc yang bersaiz 240mm, iaitu lebih kecil berbanding dengan brake disc hadapan. Kalau kita lihat tayar belakang lebih lebar dan lebih kecil sedikit berbanding dengan tayar hadapan. Tayar belakang ni bersaiz 150/60. Rim sama dengan bahagian hadapan iaitu 17 inci dan menggunakan material aluminium alloy. Di bahagian belakang ni juga ia dilengkapi dengan bobin. Kalau kau nak tahu bobin ni apa, dia digunakan dengan cara macam ni lah. Okay. Ala-ala stand untuk superbike. Kita lihat dia punya rupa exhaust dia. Masuk satu, keluar dua. Memang sporty. Dan kita lihat di bahagian footrest untuk penumpang besi. Kemudian footrest untuk pemandu dengan brake kaki. Okey, yang ni boleh di flip tapi bukan permanent flip. Dihiasi dengan logo Benelli. Ini adalah frame dia, hitam, dipadankan dengan color matte grey dan hitam, dihiasi dengan jalur-jalur kekuningan. Okey, Benelli. Jadi kat sini aku nak tunjuk juga dia punya logo. Apa tah, singa kat sini, nampak garang. Logo Benelli, kat lampu pun ada Leoncino Benelli. Ini pun kalau kita tengok dia ada tulisan timbul. Enjin sebelah kiri pun ada brand Benelli, ni Leoncino. Dan tulisan dia timbul-timbul, bukannya stiker. Dan ini adalah stiker special edition. Lubang kunci untuk kita buka. Kemudian kita akan belanja sikit. So bila kita on, dia punya starter ni dia akan bunyi macam tu. Ok, dan kita start on. Dia yang paling bunyi yang kau dengar sendiri. Dengar dalam video ni dia macam bunyi Waisuku MT-15, tapi tak, dia lain lagi daripada MT-15 dengan Waisuku. Walaupun di satu silinder motor dia bunyi agak garang. So sesuai lah kalau sesiapa yang inginkan motor yang garang, harga yang mampu milik, jadi motor ni sesuai lah. CC pun besar, harga pun berpatutan. Jadi motor ni adalah yang terbaik lah untuk korang. Okay, jadi korang dah tengok sendiri secara kasarnya walk around untuk Benelli Leoncino 250 ni. Jadi kita teruskan dengan review di bahagian kanan steering pemandu ni. Seperti yang korang nampak, kita ada brake lever. Datangkan dengan 4 stage untuk kita modify. Macam nak modify dia, kita tolak ke depan dulu brake lever ni dan kita pusing lah. So stage yang keempat adalah stage antara yang paling terdekat dengan tangan. Dan throttle dikemaskan dengan tulisan Benelli. Kemudian keyless switch, hazard lamp, yang mana hazard lamp ni penting juga untuk kita. Kalau ada apa-apa kecemasan untuk berhenti dekat tepi jalan, hazard lamp ni memang penting. Dan kemudian electronic starter. Seterusnya kita beralih ke bahagian panel meter. Kecil je, kecil molek, berbentuk 4 segi. Okay, kalau kita tengok panel meter ni simple saja. Okay, kita on. Okay, macam yang korang lihat, fully digital. Dan yang pertama di sini kita ada indikator untuk signal. Kemudian indikator untuk gear free. Kemudian ini adalah warning untuk minyak. Kemudian lampu tinggi. Seterusnya adalah tachometer. Di sini tachometer. Tengok dengan lebih dekat. Kemudian di sini kita ada odometer ataupun trip meter. Rekod perjalanan kita dah berapa jauh. Macam saya dah 173.2 km. Dan lepas ni tak ada apa nanti kalau tak hidup benda ni yang korang cakap kat kedai, apa ni rosak ke, ini tak ada apa-apa Okay, kita tengok sini balik. So ini adalah untuk water temperature, engine warning.
Kemudian ialah ABS, menandakan ABS tu dalam keadaan aktif. Jadi kat sini kita ada button A dan aku klasifikasikan sebagai button A, ni button B. So kalau aku tekan, kita switch lah. Okay, di antara trip A dan trip B, lepas tu total trip yang kita dah lalui. Okay, kalau button A ni kita tekan lama-lama, dalam 3 saat macam tu dia akan reset lah kilometer jarak perjalanan kita ni. Kemudian button B pula kita nak switch kepada miles per hour dan kilometer per hour. Okay, tengok ni adalah miles dan ini adalah kilometer. Okay, kita beralih ke bahagian kiri pemandu. Kat sini kita ada clutch lever, kemudian kita ada lampu tinggi dan lampu rendah. Di sini kita ada signal dan horn. Horn dia agak kuat bunyi dia. Kalau aku nak comparekan dengan wave dash, kuat bunyi horn dia dah sekali. Memang kuat. Okay, kemudian di sini kita ada passing light. So kalau kita nak high beam di situ, kalau korang nampak. Okay. Okay, kemudian di sini kita ada button ABS. Untuk button ABS ni, kalau korang on motor korang tanpa hidupkan enjin, indikator untuk ABS ni akan menyala. Kalau indikator ABS ni tak menyala, maknanya ABS tu tidak function lah, ataupun kita off, ataupun dia rosak lah. Jadi korang kena make sure ABS ni on sebelum korang gerak, especially kalau perjalanan korang tu perlu redah hujan. ABS ni memang membantu lah untuk keselamatan. Untuk ABS ni pula, dia berfungsi hanya pada bawah 5 km per hour, iaitu tayar belakang dan tayar depan mestilah bawah daripada 5 km per hour. Jadi kalau korang tengah speeding kat highway, tengah jalan lebih pada 5 km per hour, button ABS ni tak akan berfungsi. Jadi kalau korang tekan lah macam mana pun, ABS ni tak akan diganggu lah. Maknanya sebelum perjalanan tu korang kena make sure ABS ni dan indikator ABS ni berfungsi dengan baiknya lah. Kalau kita nak lihat macam mana ABS ni berfungsi, sekejap aku tekan ni, aku tak start engine ni. Kalau aku tekan dia ada function tak? Okay, jadi maknanya clip kan. Yang tadi aku dah tekan, tadi aku tekan ni, tekan selama dalam 4 second. Jadi bila dia dah beep macam ni, clip macam ni, maknanya dia dalam keadaan off. Okay, kemudian kalau aku tekan balik selama 4 second, yes, dia dah tak berkelip. So maknanya ABS dalam keadaan on. Button ABS ni berfungsi di bawah 5 km per hour. Take note kat situ. Kemudian ini kita dah tunjuk, horn kita dah tengok. So kita tutup sini dulu. Kita akan pergi di bahagian badan utama untuk motor ni. Jadi dia dikemaskan dengan warna matte grey. Material adalah plastik. Ni plastik juga. Plastik. Semua tangki minyak ni besi lah. Okay, berkapasiti 12.5 liter untuk full tank bersamaan dengan RM20 Malaysia. Aku isi Shell kuning. Okay. Dan untuk motor ni aku tunjukkan cara macam nak buka tangki minyak. Pusing ke bawah dan kita tarik ke atas. So kalau nak tutup, just tutup dan tekan je sampai bunyi klip dia dan cabut. Tutup. Kemudian kita teruskan ke bahagian seat. Seat dia bagi aku memang lembut. Cumanya seat ni aku dah try bawa motor ni dalam berpuluh kilometer dan aku rasa motor ni agak sakit lah di bahagian celah kangkang sebab aku dah biasa motor Kapchat Wave Dash tu. Dia punya seat besar, lebar, jadi ni tirus, dia akan sakit lah di bahagian celah kangkang tu. Okay, di bahagian belakang lembut juga, cuma ni dia agak kecil lah kat belakang ni. So ni bahagian belakang, Benelli Liliancino. Kalau kita tengok dia punya design dia dah tak payah nak potong dekor, tak payah nak sunat. Ni dia datang dengan mudguard yang sporty macam ni. Memang tak banyak modifikasi yang kita kena buat lah kalau nak nampakkan motor ni lebih garang. Okey, kita akan lihat di bahagian lampu. Okey, ni bila tak on. Bila kita on switch, ini adalah the running light dia. Memang kemas, bentuk macam hook macam tu. Belum kita start engine lagi. Kalau kita start engine, dia punya lampu biasa dia akan menyala lah. Kita akan start engine, tengok macam mana. Engine dia bila kita on, dia lampu je lah. Ini lampu rendah, so kita buka lampu tinggi. Soalnya terang ke tak terang. Ni lampu biasa, ni lampu tinggi. Kita tengok lampu rendah dia punya. Nampak lah walaupun kita sekarang ni nak ke tengah hari, jadi kita nampak kat dinding tu lampu dia beralih ke lampu belakang. Daripada lampu headlamp dia kepada lampu brake dia semua LED. Dan ini adalah lampu brake. So kita tengok signal dia. Dia buka hazard lamp.
Itu sahaja review untuk motor Benelli Leoncino 250 ni. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, ada sebarang komen mengenai review aku, apa yang kurang, tersilap, aku mohon maaf. Aku harap penerangan aku mengenai motor ni jelas, korang pun faham, dapat lihat sendiri bagaimana spesifikasi, rupa bentuk model Benelli ni. Aku harap ia juga dapat membantu pada siapa-siapa yang ingin memiliki motor ini. Terima kasih kerana masih lagi menonton sehingga ke akhir. Jangan lupa subscribe dan like video ni kalau memberi manfaat kepada korang. Terima kasih. Assalamualaikum. 'Cause there's too much dust in the air.